Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pada hari ini dalam pengajian asas usulul fiqh dalam turuq istinbatul ahkam, cara mengistinbatkan hukum hakam, daripada dalil. Kita ada bincang pada hari ini, insya-Allah kita akan bincangkan, iaitu dalalat al-alfaz, iaitu dalalah, petunjuk-petunjuk lafaz ke atas makna min nahiyati wuduhiha, dari segi jelasnya perkataan kalimah tersebut. Bila sebut tentang jelas, nas, teks daripada syarak, bila sebut tentang jelas, dia ada beberapa peringkat jelas tu. Kita panggil dalalah al-wuduh. Petunjuk yang kata jelas tu ada beberapa jenis. Cuma bila sebut tentang nas, teks, syarak, dia ada dua jenis. Satu dipanggil nas wadih ad-dalalah. Nas yang dalalahnya jelas, seperti mana yang Allah Ta'ala nak. Jadi maksudnya bila jelas, dia tak bergantung, nak faham kalimah tu tak bergantung kepada satu format, satu ibarat, satu perkara yang di luar daripada kalimat tadi. Satu lagi, nas syarak yang tak jelas, dalalahnya tak jelas. Apa yang Allah Ta'ala nak tak jelas, dan dia bergantung kepada suatu perkara, ibarat ataupun sirah, format yang di luar daripada word, daripada kalimah tersebut. Sekarang kita bincang hari ini insya-Allah mengenai dalalatul alfaz. Dalalah alfaz yang jelas. Lafaz-lafaz, kalimah-kalimah yang jelas menunjukkan ke atas makna. Okey, nas syarak yang menggunakan lafaz yang menunjukkan ke atas makna, dalalah tersebut dipanggil dalalah wadhihah, yang jelas. Okey, sekalipun kita panggil lafaz ini, dia ada banyak levelnya. Ada yang jelas, yang tahap macam mana, yang betul-betul jelas, yang jelas tetapi perlukan sedikit takwil. Jadi semua itu jelas, yang pelbagai jenis jelas. Okey, jadi ulama-ulama usul, dari segi kekuatan jelas tu ada kekuatan, ada kelemahan dia. Jadi sebab itu ulama-ulama meletakkan kekuatan al-wuduh, kekuatan jelas tu macam mana, kelemahan jelas tu macam mana. Mereka bahagikan kepada empat. Yang pertama dipanggil al-zahir, yang kedua dipanggil nas, yang ketiga dipanggil mufassar, yang ketiga dipanggil muhkam. Okey, empat perkara. Kita nak lihat yang pertama pada hari ini. Kita lihat di papan putih yang pertama. Okey, apa dia? Iaitu mengenai dengan dalalah al-alfaz yang menunjukkan ke atas jelas perkara tersebut. Yang pertama kita nak bincang adalah zahir. Zahir ni apa dia? Lafaz yang menunjukkan ke atas makna. Dalalah tersebut jelas. Dari sudut sirah, bentuk kalimah, format tu jelas. Tak perlu kepada dalil yang lain, tak perlu. Untuk faham sesuatu kalimah lafaz tadi tak perlu dalil luar. Cukup setakat kalimah tu. Cumanya kita katakan dia bukan maksud yang asal, kerana dia ada ihtimal kebarangkalian takwil, kebarangkalian boleh masuk juga nasakh pada zaman Nabi SAW. Sekarang kita tengok yang pertama. Bila tuan-tuan lihat yang pertama, apa dia kita nak bincangkan, iaitu dalalatul alfaz. Okey, dalalatul alfaz. Okey, petunjuk lafaz. Okey, min haitsu apa ni? Min haitsu al-wuduh. Jelas. Wuduh ni makna jelas. Al-wuduh.
Jelas. Bila sebut tentang jelas, ada banyak peringkat. Okey, sekarang yang pertama kita nak bincang dulu apa dia al-zahir. Apa itu zahir? Zahir ni zahir. Cuma bila sebut tentang zahir, dia satu perkara yang jelas, tak perlu dalil yang luar. Cukup setakat perkara tersebut. Tapi apa yang tuan-tuan perempuan perlu tahu? Dia ada kebarangkalian, ada ihtimalat, ada al-ihtimal, ada kebarangkalian, ihtimal. Apa dia? Bila sebut tentang zahir, dia boleh masuk dua. Apa dia tu? Dua. Kemungkinan memang jelas, tetapi dia boleh ditakwilkan. Memang jelas kalimah tu, lafaz tu jelas, cuma dia boleh ditakwilkan. Dan ada juga boleh, yang keduanya ada kebarangkalian, dia boleh dinasahkan. Nasakh ni mana apa? Dimansuhkan. Tapi nasakh ni pada zaman Nabi lah. Pada zaman sekarang tak boleh, sebab nasakh ni hanya berlaku pada zaman Nabi. Dimansuhkan ataupun tidak ketika Nabi masih hidup. Okey, contoh ayat Al-Quran juzuk yang ketiga. Tuan-tuan buka berapa slide? 3 slide juzuk yang ketiga. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathuhu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba. Nampak? Innamal bay'u mislur riba. Orang-orang Arab jahiliah pada tu mereka kata innamal bay'u mislur riba. Jual beli sama seperti riba. Riba nak mendapat keuntungan, jual beli nak dapat keuntungan sama. Jual beli riba sama. Tu siapa kata? Orang-orang jahiliah, orang Arab, orang kafir. Mereka kata riba dengan bai', jual beli sama. Okey. Kemudian Quran sebut dalam ayat yang sama, iaitu apa dia? Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Wa ahallallahu al-bay'a, Allah Ta'ala telah menghalalkan bai' jual beli. Wa harrama ar-riba, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan riba. Okey. Wa harrama ar-riba. Jadi di sini kita lihat perkataan apa? Perkataan riba. Zahir, hukum zahir daripada ayat Quran adalah ar-riba. Perkataan ni kita panggil dalalatul alfaz, petunjuk lafaz daripada jelas min haisul wuduh, in term of jelas. Okey, riba. Riba ni jelas, memang tahu riba. Okey, jadi Allah haramkan riba. Riba apa? Semua jenis riba haram lah. Jelas. Tak perlu takwil-takwil lagi lah. Okey. Jadi bila kita sebut tentang riba, makna yang zahir, yang terus terpancar di pemikiran kita apa dia? Iaitu riba itu adalah haram. Riba itu adalah haram. Jelas riba itu adalah haram. Cuma bila masuk tentang ar-riba dalam zahir, dia ada kemungkinan boleh ditakwil, ada kemungkinan boleh dimansuhkan. Okey, ada kemungkinan. Makna boleh masuk, tapi pada ayat ni tak dimansuhkan. Tak dimasukkan dan tak ditakwilkan apa-apa, tapi boleh. Okey, hukum zahir tu mana boleh. Okey tuan-tuan, kita nak lihat hukum pada zahir. Ni dari segi zahir dan contoh dia. Hukum dia apa? Hukum zahir. Hukum dia, zahir ini dia lebih rendah berbanding dengan nas. Nas tinggi lagi, zahir ni rendah. Bila kita sebut riba, dia adalah hukumnya adalah zahir. Bila zahir ni rendah daripada nas. Nas tu apa? Nanti kita akan bincangkan nombor 2. Pembahagian nombor 2. Okey. Kemudian wajib beramal dengan maknanya yang zahir selagi mana tak datang dalil yang mengkehendaki berpaling daripada maknanya.
Okey, sekarang ni hukum yang kedua adalah wajib beramal. Ini yang pertama. Yang kedua, wujubul amal. Wajib beramal. Itu hukum zahir. Bila Allah Subhanahu wa taala sebut wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah Taala mengharamkan riba. Wajib beramal. Apa beramal? Tak boleh makan, tak boleh menggunakan sistem riba, makan riba kerana Allah Taala haramkan. Selagi mana tidak ada takwil, tidak ada nasakh dan sebagainya, maka hukum beramal itu wajib. Okey, kemudian yang ketiganya, zahir ini ada kemungkinan tak ditakwilkan. Okey. Contohnya, ada ke barang kalian dia boleh ditakwilkan. Contoh. Apa dia? Ada nombor 3 hukum dia. Apa? Ihtimal, ada ke barang kalian, ada possibility, apa dia? Ihtimal li ta'wil, untuk ta'wil. Okey. Ta'wilkan. Contoh. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Al-bai'a wa ahallallah. Allah Ta'ala menghalalkan bai', jual beli. Jual beli ini adalah termasuk dalam zahir juga. Riba pun termasuk dalam zahir. Cuma bila al-bai', jual beli, termasuk dalam perkara yang zahir, dia ada takwil, ada takwilan dia. Boleh ditakwilkan. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli. Adakah semua jual beli halal? Tidak. Ada yang jenis haram. Jual arak tak boleh, jual babi tak boleh, jual kasut curi tak boleh, bukan milik kita. Jual benda yang bernajis tak boleh. Jual yang ada unsur khianat tak boleh. Yang jual yang ada unsur penipuan tak boleh. Jadi itu semua nak menunjukkan al-bai' di sini zahir, tetapi perlu ditakwilkan. Ada benda yang tak boleh, bukan semua yang boleh. Okey. Jadi di sini bila sebut tentang boleh ditakwilkan, jadi kita kalihkan jual beli ni bukan makna yang asal. Bukan semua jual beli yang itu halal, tetapi ada makna yang lain, ada jual beli yang haram, yang ada unsur-unsur yang tidak baik. Okey. Jadi di sini dari segi literal, zahirnya kita lihat, oh, Allah Ta'ala menghalalkan jual beli. Semua jual beli halal. Tapi ada nas-nas daripada hadis yang mana jual beli secara gharar, tipu, tak boleh. Jadi nampak macam umum, sebenarnya dikhususkan oleh hadis-hadis yang lain yang menunjukkan ada beberapa jual beli yang tidak dibenarkan dalam Islam. Okey. Yang keempat, yaqbalu zahir an-nasakh fi ahdi Rasul li'annahu la naskha ba'dahu. Yang keempatnya adalah ada ihtimal ke barang kalian, dia boleh dinasakh, dimansuhkan. Ni bila pada zaman Nabi. Selepas zaman Nabi tak ada istilah lagi untuk dimansuhkan. Okey, ketika Nabi hidup je. Ini yang pertama, nas lebih rendah, zahir lebih rendah daripada nas. Kemudian ada boleh kita possibility untuk takwil ada, untuk nasakh ada, dan juga wajib untuk beramal dengan hukum yang zahir. Ini yang pertama dalam topik apa, dalalatul alfaz min haythul wuduh, dari segi jelas. Memang jelaslah kalimah al-bai' tak perlu takwil. Kalimah boleh ditakwilkan, cuma dia tak perlu nak benda yang tersembunyi, tak ada. Baik, benda yang jelas, semua tahu. Jual beli. Okey. Sekarang kita lihat yang kedua. Okey. Yang kedua bukan lagi zahir, tetapi tinggi sikit. Jelas tu tinggi sikit daripada zahir. Dipanggil apa? Dipanggil nas. Dia tinggi sikit pada zahir. Okey. Teks nas. Tapi ni semua term tau. Kalau ikutkan terjemah nas ni teks. Tapi ini adalah term. Zahir adalah satu term dalam istilah, dalam apa, pengajian usulul fiqh, dalam bab turuqul istinbatul ahkam. Ini semua adalah satu term, nas. Nas ni adalah lafaz yang menunjukkan ke atas makna. Dalalah, petunjuk dia jelas, diketahui daripada format kalimah tadi. Tak perlu pun dalil yang lain, tak perlu.
Untuk kita faham teks nas kalimah tersebut, tak perlu pun kepada dalil yang lain. Okey, makna dia jelas, cumanya ada ihtimal takwil dan juga nasakh. Dia juga ada possibility untuk ditakwilkan, untuk dimansuhkan pada zaman Nabi. Okey. Kemudian contoh yang sama juga tadi, contoh yang sama. Apa dia? Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita. Allah Taala kata apa? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, iaitu alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba. Okey. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Okey, makna zahir yang jelas yang akan terlintas, datang terus ke minda kita, ke zihin kita. Apa dia? Bai' itu halal, jual beli itu halal, riba itu haram. Itu jelas. Dan yang segera dia yatabadar min zahiri alfazi qawlihi ta'ala, yang jelas, yang zahir daripada lafaz firman Allah, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Dia adalah makna yang tak perlu kepada qarinah, kepada keperluan luar. Tak perlu dalil luar yang menyatakan bai' itu halal, riba itu haram. Cukup kita dah faham dengan ayat Quran tu. Cumanya makna nas adalah selain daripada itu. Makna nas dia macam zahir juga, tapi dia lain tau nas ni. Apa dia? Iaitu maksud asli minas siyaq huwa nafyul mumasalah baina hukmi riba wal bai'. Okey, li'anna al-ayah waradat raddan ala qaulil musyrikin qalu innamal bay'u mislur riba. Okey, dia sama macam tadi, cuma dia adalah maksud asal. Dia adalah untuk apa? Maksud asal. Tadi bukan untuk maksud asal. Apa ma'al maksud al-asli? Apa dia? Maksud asal. Makna maksud asal daripada ayat apa? Wa ahallallahu qalu innamal bay'u mithlur riba. Okey, tuan-tuan lihat, maksud asal daripada ayat ini, zahir bukan maksud asal tau. Dia bukan maksud asal, dia nak bagi tahu hukum secara umum. Maksud asal daripada ayat ini nak bagi tahu adalah adamul mumatsalah. Tak sama. Mumatsalah. Adamul mumatsalah, tak sama. Apa yang tak sama? Apa yang tak sama? Iaitu al-bai', riba tak sama. Bai' lain. Bai' ni jual beli. Riba lah, tak kena guna dengan ni, dia lain. Seperti mana dakwaan yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin, iaitu bai' ini jual beli sama macam riba. Jadi nas bagi tahu innamal bai' wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Taala halalkan bai', riba Allah Taala haramkan. Menunjukkan bai' dan riba adamul mumasalah, tidak sama. Itu adalah nas. Dipanggil apa? Nas. Hukum riba, hukum jual beli tak sama. Okey. Hukum nas ni apa beza dengan zahir tadi? Lebih kurang sama aja. Dia lebih jelas berbanding zahir. Zahir tadi umum. Ayat ini adalah khusus untuk menyangkal apa yang qalu, yang orang-orang musyrikin kata. Okey. Jadi bila nak menyangkal, dia lebih jelas. Itulah maksud daripada ayat ini, berbanding dengan az-zahir tadi. Kemudian kita nak bincang hukum. Hukum apa? Hukumnya apa nama tadi? Nas adalah lebih kuat daripada, lebih jelas daripada zahir. Zahir ni nombor 2. Lagi yang kedua, wajib beramal. Sama, wujubul amal, wajib beramal. Okey.
Okey. Bila sebut tentang nas dan juga zahir, nas ini adalah maksud, rentetan daripada cerita ni. Itu maksudul asli. Bila zahir ini, dia bukan rentetan daripada cerita ni, dia secara umum, dia mengikut je. Hukum riba mengikut kepada apa yang berlaku dalam ayat ini. Nampak? Jadi maksudnya, yang mana lebih kuat? Sudah pasti nas lebih kuat kerana dia adalah maksudul asli. Dia adalah nak bagi tahu al-bai' tak sama, adamul mumasalah, tak sama dengan riba, rentetan daripada perdakwaan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin ni. Dia lebih kuat. Bila mana zahir, dia tak menyatakan maksud asal, cuma dia adalah mengikut kepada ayat ini, hukumnya haram, riba haram, jual beli halal, wajib beramal. Dari segi nas dan zahir, dari segi apa? Dari segi wuduh, jelas sama, cuma nas ini lebih jelas kerana dia adalah maksudul asli, rentetan cerita. Okey. Kemudian wajib beramal, okey, kerana itulah maksud yang asal. Seolah-olah nas ini adalah aslan. Sebab innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Itulah nas yang asalnya. Kemudian barulah zahir yang datang, hukum-hukum riba haram. Seolah-olah dia datang selepas. Nas ni yang asal. Yang ketiganya, hukum nas adalah yahtamilu ta'wil. Walakin hadzal ihtimal ab'ad min ihtimal ta'wil fi zahir. Okey, yaqbalu an-nas an-nasakh fi 'ahdi ar-rasul in kana hunaka ta'arud baina hukm adh-dhahir wa hukm an-nas akhadha bi hukm an-nas. Okey. Yang ketiga, apa dia? Yang ketiga, dia adalah boleh masuk, ada possibility, ihtimal, possibility. Untuk apa? Untuk di apa tadi? Di takwil tu ada, ihtimal untuk takwil tu ada. Okey. Ihtimal untuk takwil tu ada. Tapi nak possibility tu jauh lah berbanding dengan zahir. Zahir ni possibility untuk takwil tu dekat, maknanya ada, hampir ada. Tapi ni memang boleh dikatakan jauh, tak ada. Tapi berkemungkinan ada. Yang keempat, ada possibility juga untuk dinasahkan, dimansuhkan pada zaman Nabi lah. Dan yang kelimanya, bila berlaku ta'arud, kontradiksi antara nas dan juga zahir, mana nak diutamakan? Sudah pastilah diutamakan yang nas, ketepikan zahir. Sebab apa? Nas lebih kuat daripada zahir. Okey. Alhamdulillah. Sekarang kita lihat pula yang ketiga. Ini yang kedua ni, nas. Yang ketiga dipanggil sebagai muhkam. Yang ketiga dipanggil apa? Sebagai mufassar. Okey. Mufassar. Yang ketiga dipanggil sebagai apa? Mufassar. Al-mufassar. Apa dia al-mufassar ni? Dia sama juga, jelas. Tapi mufassar dia lagi kuat tau. Lagi kuat daripada nas, lagi kuat daripada zahir. Okey. Lafaz yang menunjukkan ke atas maknanya yang jelas, yang menunjukkan itulah makna dia dengan format sekian-sekian, tanpa ditakwilkan apa-apa, sebab makna sangat jelas, tak ada kemungkinan, tak ada possibility benda lain. Kemudian cuma dia lebih kuat kerana dia tidak ada possibility untuk ditakwilkan. Okey? Dia tidak ada possibility untuk ditakwilkan, tetapi ianya berkemungkinan dinasahkan. Maknanya bila sebut tentang mufassar, possibility untuk ditakwilkan tak ada. Untuk takwil ada? Tak ada. Possibility untuk nasakh pada zaman Nabi itu ada. Itu ada.
Okey. Kita lihat. Bila sebut tentang mufassar, dia jelas. Cuma jelas tu dia perlukan huraian, ditafsirkan. Mufassar ditafsirkan. Perlukan huraian. Sama ada dia ni ditafsirkan, bila ditafsirkan lebih jelas. Cuma ditafsirkan daripada kalimah format tadi ataupun daripada dalil yang lain. Dia antara dua. Okey. Kita lihat contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 92. Apa dia? Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu. Okey. Fatahriru raqabatin mu'minatin. Okey. Sekarang kita lihat. Kalimah raqabah itu jelas menunjukkan ke atas maknanya. Okey. Raqabah kerana jenayah membunuh dalam situasi tersalah membunuh. Okey, maka dia kena merdekakan hamba. Kalau bunuh sengaja kena hukuman qisas. Nampak Cumanya ihtimal takwil iaitu raqabatin mu'minah wa ghairu mu'minah. Okey. Sekarang ni bila sebut Quran sebut fatahriru raqabah, bila sebut tentang fatahriru raqabah, dia ada takwilan, kemungkinan, possibility. Apa dia bila sebut tentang ayat sampai sini je fatahriru raqabah, maka ada takwil. Sama ada raqabah hamba ni yang mukminah ataupun yang kafirah, yang beriman ataupun yang kafir. Jadi di sinilah bila Quran sebut fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun, bila sebut mu'minatin maka telah tidak adalah takwil ni. Sebab apa? Bila sebut tentang raqabatin mu'minah, makna dia bukan kafir, dia beriman, dia Islam. Okey. Dia berbeza dalam suratul Maidah ayat 89. Suratul Maidah juzuk yang ketujuh, semuka bawah sekali. Satu muka, page yang pertama, juzuk ketujuh, bawah sekali. Dia berbeza. Dia sebut fatahriru raqabah, tapi dia tak sebut mukminah, tak sebut mukminah. Dalam apa? Dalam kafaratul hanas, dalam kafarah sumpah. Kafaratul yamin. Bukan kafaratul hanas. Hanas tu mana langgar sumpah. Kafaratul yamin, kafarah sumpah. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Nampak? Tahriru raqabah. Tak ada raqabatin mu'minah. Au tahriru raqabah. Jelas. Jadi bila sebut tentang tahriru raqabah sampai mu'minah, maka ayat tersebut dia bukan mufassar. Kerana mufassar tidak ada ruang untuk ditakwilkan. Sama ada dia daripada nas ataupun daripada zahir. Antara dua tu. Okey. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nur ayat yang kedua, juzuk ke-18, 4 line plus 1 page. Apa dia? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Iaitu perempuan yang berzina, laki yang berzina, sebat dia 100 kali. 100 kali sebatan.
Jadi ayat ni menunjukkan dalalah qat'iyah yang jelas, iaitu bilangannya 100 kali. Bila bilangan 100 kali adalah bilangan yang ditentukan, bilangan yang tahdid, maka tidak ada possibility untuk takwil. Okey. Jadilah nas ini daripada mufassar. Okey. Tuan-tuan lihat dalam ayat Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Okey, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, sebat 100 kali. Tuan-tuan lihat dalam ayat ini 100 mi'ata, 100 kali sebatan. Bila sebut tentang 100 kali sebatan, dia tidak boleh ditakwilkan. Tidak boleh ditakwilkan, tak boleh. Sebab apa? Bila sebut 100 kali, dia tak ada possibility 99. Dia tak ada possibility 101. Dia memang 100. Itu tidak ada kemungkinan untuk ditakwilkan. Jelas okey. Jadi nas daripada 100 ini adalah dipanggil mufassar, ditafsirkan. Sebab tu kita kata tadi sama ada penerangan daripada mufassar ini diterangkan daripada kalimah ini sendiri ataupun diterangkan dengan dalil yang lain. Dalam ayat ini sendiri yang mufassar, yang telah mufassir yang menerangkan hukum tu. Tak perlu dalil yang lain. Okey okey. Kemudian kita lihat pula ini fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah fatahriru raqabah. Bila sebut tentang fatahriru raqabatin mu'minah. Okey. Tuan-tuan, bila sebut tentang mufassar adalah raqabatin mu'minah, tidak ada takwilan lagi, memang jelas. Dan inilah sebagai mufassir yang menjelaskan, tak perlu huraian daripada dalil yang lain. Begitu juga mi'ah, nombor ini, angka 100 menjadi satu tafsiran, tak perlu lagi dalil yang lain yang mengukuhkan 100 sebatan. Satu lagi adalah dalil yang luar, bukan kalimah itu sendiri sebagai tafsir, tetapi perlu kepada dalil yang luar. Apa dia? Quran sebut wa aqimus solah. Nampak? Wa aqimus solah, tunaikanlah solat. Tunaikanlah solat. Dari sudut bahasanya, as-solah ni makna doa. Makna tunaikan doa? Tidak. Tunaikan sembahyang. Sembahyang tu macam mana? Itu yang kita tak jelas. Okey? Dia perlukan kepada dalil yang lain. Kalimah solah, okey, daripada ayat ni wa aqimus solah, dirikanlah solat, tak jelas. Okey, dia lafaz yang mujmal. Solat itu sendiri dalam ayat ini umum. Sunnah hadis yang menafsirkan kalimah solat ini dengan bentuk yang khusus, iaitu angkat takbir, okey, rukuk, sujud, lepas tu beri salam, semua tu. Itu adalah dalam bentuk syaklin tafsiliyin, iaitu dalam bentuk yang lebih khusus spesifik. Okey, sebab itu dalam hadis Nabi memberitahu sallu kama raaitumuni usalli. Quran kata wa aqimus solah, kamu tunaikan solat. Nak solat macam mana? Hadis bagi tahu sallu kama raaitumuni usalli, kamu sembahyang seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Macam mana kita nak lihat Nabi dah wafat? Maka apa yang Nabi tinggalkan, sahabat-sahabat bagi tahu, riwayatkan hadis, itulah yang kita perlu buat. Okey. Bukan kata solat, zakat, wa aqimus solah wa atuz zakah. Zakat pun tak tahu macam mana. Hadis yang terangkan. Haji. Okey. Dan juga selain daripada itu, itu semua perlukan kepada satu tafsiran yang lain yang menafsirkan ayat ini. Okey. Sekarang kita masuk pula al-muhkam. Sebelum masuk muhkam, apakah hukum mufassar? Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah, wajib beramal. Hukum dalalah wadhihah, wajib beramal. Bila sebut wa aqimus solah,
Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Sebab satu kali perzina lelaki perempuan wajib buat, wajib beramal. Sebab apa wajib? Sebab lafaz-lafaz ini adalah min haisul wuduh, jelas. Tidak ada sebarang prasangka ataupun kesangsian. Okey, sebab jelas. Okey. Kemudian tuan-tuan perlu tahu, mufassar tidak ada ruang untuk takwil, cuma untuk nasakh tu ada pada zaman Nabi. Dan mufassar adalah lebih kuat berbanding dengan an-nas dan juga az-zahir. Sebab apa ya? Sebab mufassar dia lebih kuat kerana dia tak boleh ditakwilkan. Tetapi untuk nas dan zahir dia ada possibility untuk ditakwilkan. Nampak Okey. Yang terakhir, yang keempat pada hari ini adalah al-muhkam. Okey. Lafaz yang menunjukkan ke atas makna, lafaz yang jelas, tidak ada ihtimal takwil, tidak ada ihtimal nasakh. Dia lebih kuat ni. Dia adalah a'la maratibil wuduh. Yang paling tinggilah. Okey. Apa dia? Kita lihat. Ini yang keempat Ni paling kuat lah ni. Yang keempat. Apa dia? Iaitu dipanggil al-muhkam. Al-muhkam dia sebenarnya dari segi, sebab apa dia lebih kuat? Dia paling kuat. Dia kita panggil a'la maratibil alfaz min haisul wuduh. Dari segi lafaz, al-muhkam yang paling tinggi. Bawah dia apa? Bawah dia adalah bawah dia mufassar, bawah dia adalah nas, bawah dia adalah zahir. Peringkat-peringkat. Sebab apa dia paling kuat? Persoalan, sebab apa muhkam paling kuat? Kerana dia tidak ada ihtimal, kebarangkalian, possibility untuk takwil, tidak ada. Tidak ada possibility untuk nasakh, dimansuhkan, tidak ada. Sebab itu dia paling kuat. Bila tidak ada dua-dua ini, makna memang sangat-sangat jelas. Dan bila sangat jelas, inilah antara darjat yang paling tinggi muhkam. Okey. Apa contoh dia dalam surah An-Nur? Dalam surah An-Nur. Okey. Ayat yang keempat. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. Dekat mana kalimah dia? وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. Letak abada, nampak abada. Terjemah dia apa? Orang yang menuduh perempuan-perempuan yang suci, tuduh mereka berzina, tapi mereka tak boleh bawa datang 4 orang saksi. Sebab orang yang tuduh tadi. Siapa yang tuduh seseorang berzina, tak ada saksi 4 orang. Sebab, bukan sebab orang yang dituduh, orang yang menuduh disebat sebanyak 80 kali sebatan. Itu dipanggil sebagai uqubatul qazaf, hukuman qazaf. 40 kali sebatan. Okey. Dan juga antara hukuman qazaf, hukuman apa kita panggil uqubatul qazaf. Uqubatul qazaf, had qazaf. Antara hukuman dia apa dia? Iaitu tidak diterima persaksian qadhif. Al-qadhif, persaksian dan syahadah dia tidak diterima sama sekali. Sebab itu kita lihat betapa kuatnya muhkam. Dia sebut wala taqbalu lahum syahadatan abada, tidak diterima selamanya persaksian daripada qadhif, orang yang menuduh. Isim fa'il, orang yang menuduh. Nampak?
bertambah jelaslah makna ayat ni, dan tidak ada sebarang takwil kepada makna yang lain, dan juga tidak ada sebarang takwilan ataupun ihtimal, possibility, kebarangkalian untuk berlakunya nasakh. Tak ada. Sebab apa? Sebab telah dikuatkan, ditegaskan dengan perkataan abadan. Okey, selamanya. Sebab itu dinamakan bab ini al-muhkam, dinamakan apa al-muhkam kerana apa? Dia yang paling kuat, paling jelas. Okey. Apa hukum dia? Apa hukum dia? Tuan-tuan bila sebut tentang hukum, wajib beramal. Itu pertama. Dan di muhkam ni paling tinggi paling tinggi antara dalalatul alfaz min haisul wuduh, jelas dia paling tinggi. Kemudian yang ketiga, muhkam diutamakan berbanding dengan zahir, berbanding dengan nas, berbanding dengan mufassar, dia diutamakan. Bila berlaku pertembungan, kontradiksi, dia diutamakan. Okey. Sekarang alhamdulillah kita telah jelas mengenai dengan pembahagian dalalatul alfaz min haisul wuduh. Okey, dalalatul alfaz min haisul wuduh. Sekarang ini kita nak bincang dalalatul alfaz petunjuk min haisu ghairil wuduh, yang tak jelas. Dalalatul alfaz yang tak jelas, ghairil wuduh, yang tak jelas. Okey. Mungkin kita tak sempat nak habiskan empat-empat ni semua. Tapi tak apa, walaupun tak ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh, apa yang tak sempat semua tak apa, jangan tinggal semua. Okey, ghairul wadihah. Okey. Yang dalalah lafaz yang tak jelas. Al-wadihah, yang tak jelas. Okey, kita terus pergi. Apa maksud yang tak jelas? Iaitu datang dalam nas lafaz-lafaz pada makna tersembunyi tau. Dia tak jelas, kabur. Maknanya dia tidak menunjuk ke atas makna yang dikehendaki. Dalalah wadihah tu jadi dalalah ghairul wadihah, tidak jelas. Bahkan bergantunglah untuk jelas yang demikian tu bergantung kepada satu perkara yang di luar. Satu urusan di luar. Perkara di luar. Lafaz-lafaz ini laisat fi martabatin wahidatin fil khafa, sama juga dia ada yang tak jelas, ada peringkat-peringkat dia. Yang betul-betul tak jelas, yang tak berapa jelas, yang sangat tak jelas. Okey. Kemudian ulama-ulama usul mereka telah kadarkan ketidakjelasan kalimah ni, lafaz ni kepada 4 bahagian. Okey, kepada 4 bahagian. Kita tak sebut 4 pada hari ni, mungkin tak sempat. Kita lihat dulu 1 ataupun 2 sahaja pada hari ini. Yang pertamanya kalimah khafi. Lafaz yang menunjukkan ke atas maknanya dalalah wadihah. Jelas. Maknanya adalah dalalah wadihah. Kemudian datang tersembunyi daripada amrin kharij, mengenainya, satu perkara yang di luar, datang perkara tersembunyi daripada urusan luar mengenai lafaz tadi. Wa huwa tatbiquhu ala ma yadullu alaih. Wa min ajli izalatil ghumud aw al khafa yahtaju ila syai'in min an-nazar wa ta'ammul. Jadi untuk hilangkan kesamaran, kekaburan, ketersembunyian yang ada dalam lafaz tadi, dia perlu kepada nazar dan juga ta'ammul, perlu telus, teliti, halusi. Sama ada dengan cara ijtihad untuk merungkaikan isu perkara tersebut yang dikehendaki, untuk tatbikkan nas, untuk mengadaptasikan nas ke atas masalah yang tak jelas tadi. Okey, tuan-tuan lihat perbahasan yang disebut dalam kitab Wahbah Zuhaili, dalam kitab Usulul Fiqh Al-Islami. Okey, contoh kita tengok contoh baru jelas. Laisa lil qatil mirathun, tidak boleh kepada si pembunuh, tak boleh apa? Mirath, harta pusaka. Kalimah qatil tu wadih, jelas, pada dalalah jelas. Pembunuh semua tahu, yang membunuh
jelas. Tetapi tantabiqu huna 'ala al-qatl khata' wa at-tasabbub fatamna'u min al-irs mislahu mislal qatl bil 'amdi. Cuma sekarang ni cara adaptasinya berbeza. Okey, tuan-tuan lihat. Bila mana sebut laisa lil qatil miras, tak boleh kepada si pembunuh harta pusaka. Okey, sekarang ni harta pusaka tak boleh tu adakah kalau bunuh sengaja macam mana? Bunuh tak sengaja macam mana? Menjadi sebab pembunuhan. Bagaimana? Jadi ulama berbeza pendapat di sini. Di sini ulama berbeza pendapat sebab dia tak jelas. Okey. Dalam hadis sebut apa dia? Laisa lil qatil, tidak boleh kepada si pembunuh. Okey. Laisa lil qatili mirasun, tak boleh mewarisi harta pusaka. Memang jelas. Ini apa benda? Term yang pertama untuk dalalatul alfaz ghairul wadihah. Term yang pertama dipanggil sebagai al-khafi. Tersembunyi ya, al-khafi. Okey. Di mana khafinya? Bukan kopi ya. Khafi. Tersembunyi. Di mana? Lil qatil. Qatil ni jelas tak kalimah qatil? Jelas. Memang jelas lah daripada qatala yaqtulu qatlan fahuwa qatilun wa dzaka maqtulun. Jelas. Apa itu qatil? Qatil ni semua tahu. Yang belajar bahasa Arab, mana pembunuh. Tak boleh kepada si pembunuh mendapat harta pusaka. Anak bunuh ayah, anak tak dapat harta ayah. Itu semua tahu. Cumanya nak adaptasikan masalah bunuh ni bagaimana. Ini maksudnya bunuh yang macam mana? Bunuh yang amdan, yang sengaja. Jelas. Bunuh yang sengaja, bunuh ayah dia supaya dapat kekayaan harta ayah dia. Itu memang tak dapat harta pusaka. Bagaimana kalau bunuh al-khata', bunuh apa? Khata'an. Bunuh tersilap. Dia nak pergi tembak. Dia nak pergi tembak musang. Tertembak ayah dia, tersalah. Jadi untuk tersalah ni boleh tak kita gunakan hadis ni? Tak boleh si pembunuh untuk mewarisi harta pusaka. Ataupun menjadi tasabbub. Tasabbub. Apa tasabbub? Menjadi sebab. Dia bawa kereta laju sangat, dia pergi langgar lori, dia hidup, ayah dia yang mati. Ayah dia naik kereta sekali dengan dia. Kematian ayah dia sebab apa? Sebab dia berlumba di atas jalan raya, menyebabkan si penumpang ayah dia mati. Dan adakah dia mendapat harta pusaka ataupun tidak? Itu yang menjadi problem di sini, isu di sini. Adakah boleh untuk mendapat harta pusaka bunuh tak sengaja menjadi sebab pembunuhan? Ini memang jelas, memang tak boleh mewarisi harta pusaka. Jadi memang jelas al-qatil pembunuh, dalalatul alfaz ni jelas. Yang tak jelasnya adalah bagaimana nak adaptasikan perkataan qatil tu. Okey, sekarang kita lihat. Bila tak jelas, maka ulama pun berbezalah pendapat. Okey, sebab dia tak jelas, ulama beza pendapat. Ulama Syafi'i, ulama Hambali, dia kata ayyu qatlin, mana-mana pembunuhan yang yamna'u minal irs, tertegah daripada harta pusaka, mahma kana wasfuhu ay amdan shibhu am khata' bitasabbub. Syafi'iyah, Hanabilah mudah. Apa dia? Ulama-ulama Syafi'i, ulama-ulama Hanabilah, Hambali mudah. Dia kata tak boleh. Lil qatil ni makna umum, apa-apa pun, sengaja ke, tersalah ke, menjadi sebab ke, semua tak boleh dapat harta pusaka. Ini pendapat ulama Syafi'i dan juga Hambali. Sebab dan juga mazhab yang lain, yang kedua mazhab Maliki. Khata' la yamna'u minal irs bal man'u minal irs ala man qasada al-qatl wal 'udwan. Ulama Malikiyah, ulama dalam mazhab Malik, okey, Malik, dia kata apa? Dia kata kalau pembunuhan yang amdan tak boleh terima harta pusaka, tapi kalau khata' ataupun tasabbub maka boleh mewarisi harta pusaka. Jadi di sini dia khususkan qatil bermaksud amdan. Ulama Maliki. Ulama Hanafi dia kata qatlul khata'
yamna'u minal irs. Wa amma tasabbub bil qatl duna mubasharatan fala yamna'u minal irs. Okey. Dia kata di sini ulama-ulama Hanafiyah. Dia kata apa? Ulama Hanafiyah. Dia kata kalau bunuh dengan sengaja tak boleh dapat harta pusaka. Nampak? Kalau khata'an. Khata'an apa? Tak sengaja. Tak boleh dapat harta pusaka. Kalau sengaja lagi tak dapat. Nampak Kalau tersalah pun tak dapat, sengaja lebih-lebih lagi tak dapat. Cuma dia kata kalau tasabbub menjadi sebab. Mana sebab apa ayah dia mati? Bukan dia bunuh secara direct, mubasyarah terus bunuh, dia ambil pisau bunuh. Tak, dia bawa kereta je, tak kena-mengena dengan ayah dia duduk sebelah, dia lumba kat kereta, terlanggar lori, mati ayah dia hidup. Jadi itu dapat mewarisi harta pusaka. Ulama Hanafi kata. Nampak tak? Sebab apa? Ini semua berdasarkan 3 kalimah saja dalam hadis. Laisa lil qatili mirasun. Tidak boleh si pembunuh mewarisi harta pusaka. Hadis pendek, ulama 4 mazhab mereka berbeza pendapat dan mendetailkan masalah ini disebabkan 1 kalimah saja. Apa dia? Kalimah yang menjadi isu untuk dibahaskan di sisi ulama-ulama mazhab adalah qatil. Qatil memang jelas bunuh, rupanya bagaimana, bentuknya bagaimana. Okey, insya-Allah kita akan bincangkan 3 lagi yang baki. Hari ini kita bincangkan khafi, esok insya-Allah kita akan bincangkan muskil. Okey, dan juga 2 yang lain kita akan bincangkan esok. Jangan lupa tuan-tuan tekan butang share, sama-sama button share, memanfaatkan pengajian kita pada pagi yang mulia ni dalam pengajian Asal Usulul Fiqh. Kerana mungkin minggu depan kita akan tamatkan pengajian kita. Okey, insya-Allah pada minggu depan, akhir minggu depan insya-Allah kita akan tamatkan pengajian Asal Usulul Fiqh kita. Dan yang terlepas mengikuti secara langsung kita, boleh terus layari page Facebook Pusat Tahfiz At-Taqwa, layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana ada playlist admin sediakan. Insya-Allah tuan-tuan boleh refer kembali, ulang siar balik untuk refresh balik apa benda yang tuan-tuan belajar sebelum ini. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.